Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua rakan-rakan, sahabat dan juga pelanggan yang dihormati. InsyaAllah saya Muhammad Sobki bin Abdul Hamid selaku founder kepada Jus Haramain, penawar sangap, ketum, koroi dan dadah, insyaAllah. Okey, baik, tengah hari ini nak kongsi tentang Assalamualaikum. Sahabat tak balik raya ke? Tak balik raya ke raya haji ni? Dah lah raya puasa tak balik. Muhammad Faizul. Okey, baik. Salam tengah hari. Hari ni saya ada 2-3 cara untuk bagaimana nak menghilangkan sebab apa? Untuk ketagihan ketum, korei dan dadah ni selalu bermasalah ketika nak buang air besar dan nak buang air kecil. Nak tahu kenapa, nak tahu pasal apa, insyaAllah kita boleh kongsi. Ni kategori orang yang minum lama lah. Kalau minum setahun 2 tahun ke bawah ni mungkin tak ada apa-apa lagi. Tapi yang dah minum 3 tahun ke atas, 4 tahun ke atas, insyaAllah dia dah mula rasa benda-benda tu. Yang pertama dia sukar untuk nak buang air besar. Sukar nak berak lah. Sukar nak berak ni, mereka jadi macam ni lah. Kebanyakan, bukan semua, kebanyakan dia berak, dia punya najis dia tu tak berapa cantik. Sebab apa? Sebab usus dia bengkak ataupun usus dia kecut. Orang peminum ketum, koroi ni, dia nak berak dia mengambil masa yang lama, berjam-jam. Kena jadi tukang sembelih tahun ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Belajar. Saya pun baru kambing boleh lah. Kambing dengan ayam boleh. Lembu baru duk tengah study, insyaAllah. Tahniah. Abdul Muiz menonton. Assalamualaikum sahabat. Terima kasih kerana berkongsi pagi tadi. Tengah-tengah ejen tu, bantuan sahabat tu ada, insyaAllah. Okey, baik. Sukar untuk berak. Sukar untuk berak ni disebabkan yang pertama, air masak diorang kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, minum pada siang hari. Kemudian minum ketum, koroi, perut kosong. Bila perut kosong, dia masuk angin dengan air tak ada isi. Jadi dia masuk di bahagian bawah, dia tak ada isi. Pisau duk asah import dari Korea. Lama. Ni semua pisau import semua ni. Nak turun padang ni. Jangan import saja. Lelah sekali tak ada kerja. InsyaAllah. Okey, baik. Tajuk lari ni. Tak mau. Sekali kita layan lagi. Kita bagi teknik dulu Ustaz. Okey, yang pertama untuk pelanggan-pelanggan kita di luar sana yang mana sukar untuk berak, yang pertama kena minum air masak. Paling kurang 2 botol untuk nak bagi lawah balik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang telah ambil jus Haramain dan minyak Haramain, minyak tu mesti diminum pada waktu pagi dan pada waktu malam. Sebab apa? Dia nak menyuci dan dia nak bagi kecut balik usus saluran berak. Kita takut bila lama kelamaan dia akan jadi buasir. Sejarah buasir ni banyaklah yang kita boleh kongsi kepada anda semua, insyaAllah. Pasal apa? Bila dia panas, bila kita tahan taik tu, taik dia jadi keras, kemudian dia jadi luka di bahagian dalam. Jadi luka tu disebabkan kita punya taik kita tu keras, jadi dia luka. Bila dia luka tu, dia berdarah ataupun dia jadi nanah. Kemudian dia membengkak di bahagian dalam. Kita takut banyaklah pelanggan-pelanggan kita yang berkongsi tentang benda ni. Jadi kita nak kongsi kepada sahabat dan rakan-rakan kita di luar sana, insyaAllah. Jadi sebelum benda tu berlaku, jadi kita terlebih dahulu proses untuk buat penyucian. Okey, ni memang berlaku. Minum ketum, koroi, ais memang dia berlaku. Sebab apa? Benda tu mungkin panas. Jadi masuk dalam badan kita pun panas. Kemudian udara pun kadang-kadang kalau sejuk okey lah. Kalau cuaca panas dan sebagainya, benda tu dia akan masuk dan terkumpul dalam tu dalam keadaan tak berapa elok. Okey, yang kedua, kencing. Kencing tak berapa lawah. Kalau rasa nak kencing tu macam banyak ataupun macam terasa sangat-sangat nak kencing, tapi bila kencing dia tersekat.
dia sikit. Nak tahu punca dia sebab apa? Kenapa? Bukan batu karang. Batu karang dia pedih bila dia nak buang air kecil. Ini disebabkan ketum, korek dan dadah. Permasalahan yang paling besar dan yang paling bermasalah yang mereka tempuhi adalah dua perkara ni, selain daripada sakit badan lah. Kemudian kencing dia sikit-sikit. Getah ketum tu, korek dia tertapih. Segala minuman yang kita minum, tak kira lah apa pun, dia akan tapih pi kepada buah pinggang, pi kepada usus dan saluran kencing kita. Jadi bila dia pi tu, dia tersangkut dengan getah-getah ketum yang berada di bawah puning kencing ni. Jadi kita nasihatkan tumpang awal kita rawatlah. Kita carilah ubat kelat ke apakah untuk nak bagi benda tu clear. Sebab apa? Benda tu ke depan dia lagi bermasalah. InsyaAllah jus Haramain dan minyak Haramain dapat membantu untuk mengikiskan kesan-kesan kita kata getah-getah ketum di dalam tubuh badan kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah, terima kasih Hasbullah Pak Allah menonton, Ashraf Azmi menonton. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat yang menonton, tolong share sekiranya ada bermanfaat. Saya nak ejah ni sikit. Sekiranya ada bermanfaat, tolong kongsi kepada mereka. Tanya mereka, ada tak hampa ada masalah ni, dua ni. Sekiranya ada, cepat buat rawatan. Kalau tak mau buat juga, tak apalah. Bukan kita sakit, mereka yang sakit. Tapi kita untuk nak bantu mereka, kita kena bagi tahulah apa permasalahan yang sebenar berlaku ketika kita ambil ketum dalam keadaan lama, koroi dalam keadaan lama, batu dalam keadaan yang lama. Batu bukan sekadar berak kencing saja bermasalah, jadi banyak benda yang bermasalah. Jadi kasih sayang ni lah tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab tubuh badan kita ni Tuhan bagi banyak nikmat, banyak benda-benda yang bermanfaat untuk kita gunakan dia sementara hayat masih ada. Jadi kita bagi tumpuan untuk nak buat penyucian. Sekiranya orang yang dah minum ketum korek dadah ni, dia tak mau berhenti lagi, dia belum ready apa lagi, belum sampai kesedaran. Tapi proses penyucian mesti kena. Dia ibarat kita kata siapa buat bekam lah. Buat bekam, sakit ke tak sakit ke, paling tidak setahun sekali kena. Paling tak ada seumur hidup sekali kena. Sebab apa? Benda tu dia nak keluar. Jadi macam mana kita buat rawatan, kita tak mau bagi benda tu keluar. Benda tu dah lama dengan kita, ibarat sopangan minyak enjin, dah lama dah. Tak tukar tak boleh. Dia kena servis ataupun dia kena keluarkan dia. Jadi jus Haramain dan minyak Haramain, dia boleh menangkis segala kesan-kesan ketagihan, kesan-kesan sakit badan, kesan-kesan getah dalam ketum dan bisa dalam badan, insyaAllah. Jadi tak mau berhenti lagi, dia belum ready lagi, apa lagi, dia minum dah 10 tahun, dia rasa okey dan sebagainya, tapi dia ada dua permasalahan ni. Jadi tidak atau ya, dia kena ambil juga buat rawatan atas diri dia. Sebab apa? Sebab benda tu disebabkan dia kena balik. Dia tak habis. Boleh ada setengah orang berhenti minum yang sejuk ya, pasal hati dia kuat. Ada setengah orang minum makan macam-macam, limau lah, itulah inilah macam-macam. Tapi dia tak boleh potong juga getah ketum tu. Lah ni kita macam mana nak buat untuk nak keluarkan dia. Jadi dengan testimoni yang kita ada banyak, kemudian dengan set jus rawatan minyak dan jus Haramain, dia boleh menangkis balik semua, nak neutralkan balik, nak fight, nak lawan. Pasal apa? Benda tu dah lama terkandung dalam badan kita. Jadi bila kita tak sakit, mudah untuk kita buat proses untuk berhenti. Sebenarnya lagu tu bukan ubat ni makan-makan lega dah. Kalau makan-makan lega itu nama dia magic. Dia akan rawat satu persatu. Sebab apa? Alhamdulillah, orang yang minum ketum dan koroi ni, dia bukan ketagih dah, dia menjadi tahap keperluan. Keperluan ni tak boleh.
banyaklah yang kita nak kiaskan dengan kita kata kehendak. Bila dia nak kehendak, dia jadi benda tu keperluan. Tak ada, tak boleh. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi insya-Allah kita buat rawatan. Tak mau bagi sakit. Bila tak mau bagi sakit, hilang dan lupa perkara-perkara tu, insya-Allah. Jadi ada apa-apa kongsi tak? Ikan Perkasam menonton, Assalamualaikum. Ikan Perkasam Muhammad Adam Badrul, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Saya ingat sikit ni. Dia macam tu. Sebab apa? Kategori untuk orang minum ketum Korea dan dadah ni memang mengalami benda-benda tu. Tak boleh sembunyi. Pasal apa? Sembunyi pun diri sendiri dia akan tahu. Sebab apa? Kami dalam rawatan ni kami jumpa ribuan orang, pelbagai style, pelbagai kita kata PN dan pelakuan. Tapi kita ambil titik-titik persamaan, apa dia kesan dia. Jadi kesan ni memang berlaku pada orang yang minum ketum Korean dadah. Jadi sebelum terlambat, ada yang fikir nak berhenti, ada yang fikir nak slow-slow dah, di faktor umur, faktor anak dah besar dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita ambil sebagai pengalaman lah, yang dulu ni sebagai pengalaman. Jadi yang sekarang ni mailah kita pakat-pakat berubah, yang mana yang dah lama dah, yang mana yang nak berhenti. Sempena dengan musim perayaan Korban, jadi banyaklah yang kita nak perlu buat satu persatu. Tuan-tuan, perempuan, insya-Allah. Yang pertamanya bukanlah kita takut apa. Kita takut bercampur. Kadang-kadang kita ni banyak orang yang minum ketum Korea, yang semayang pun banyak. Bukan kata mereka ni tak tahu apa, mereka semayang pun banyak. Tapi macam mana settle keadaan semayang tu? Kita bercampur dalam urusan-urusan ibadah. Bagaimana? Jadi itu fokus kita yang pertama. Masalah tuan-tuan, kadang-kadang ada pelanggan yang kita tanya sampai khayau dalam semayang, ya Allah, bagi dia mudah untuk berhenti. Tapi insya-Allah bila mai kepada kami akan bagi tip dan teknik bagaimana untuk nak berhenti dengan keadaan mudah, serta doa-doa yang kita akan bagi. Selain daripada khatiak, doa-doa adalah main peranan penting dalam kita punya rawatan. Sebab apa? Yang nak bagi lega tu Allah. Kita cuma khatiak sekadar mana kita khatiak. Kalau kita tak khatiak, tiba-tiba kita nak berhenti dan kita tak ada step, bagaimana nak tempuh? Kita takut kita lemah dan kembali ke jalan lama. Aku try dah berhenti dulu, tak boleh. Sakit, hampa tak tahu. Hampa bercakap boleh lah. Aku yang rasa ni tahulah macam mana. Jadi ditimbul pelbagai alasan demi alasan. Sebab apa? Dia nak berhenti benda tu, dia tak study benda tu. Dia nak buat benda tu, dia tak fikir habis benda tu. Dia nak berhenti satu-satu bab, dia tak kaji dan menghalusi benda tu. Jadi dia cepat kecundang dan dia cepat kita kata putus asa dan dia kembali kepada jalan lama. Kita kena ingat, nak buat baik satu ujian yang paling besar. Nak buat jahat, biasalah ujian cara jahat. Nak buat kebaikan memang ujian cara. Nak buat baik memang ujian hebat. Tapi insya-Allah sekiranya kita tembusi ujian kebaikan, insya-Allah di dalam tu ada nikmat-nikmat. Ada satu perubahan yang besar sendiri, kita nak habaq pun tak tahu. Macam itulah kita tanya pelanggan-pelanggan kita, macam mana perasaan lo bila dah berhenti? Apa perasaan lo ni bila dah berhenti ketum Quran dah? Dia cakap dia tak dia nak kata apa melainkan alhamdulillah sambil keluar air mata dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh. Yang tak boleh itulah yang selalu kita ulang buat. Jadi macam mana kita nak buat benda tu bagi terhenti satu persatu. Tak boleh buang semua, tak apa. Buang satu-satu, janji ada niat. Okey, baik. Cukup sekadar tu. Saya nak mohon maaf sekiranya terkasar bahasa. Tolong share lah video ni. Sekiranya dengar kawan-kawan kita, adik-beradik kita nak berhenti dan sebagainya, maklum kepada mereka, bantu mereka. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat saham di dunia dan saham di akhirat. Insya-Allah cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.